sembahyang berjemaah, nescaya mereka akan datang ke rumah-rumah Allah walaupun mereka terpaksa merangkak. Mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi tahu bahawa banyak kelebihan tentang sembahyang berjemaah ni. Ini semua adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selepas kita sembahyang berjemaah, kita berzikir, berwirid seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beristighfar, berzikir, sebut subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Lepas tu kita baca Fatihah. Semua itu dapat ganjaran. Semua itu akan dikira pahala yang begitu besar sekali. Kita datang sembahyang berjemaah, dapat 27 kali ganda dia punya ganjaran berbanding kita sembahyang seorang diri. Lepas tu kita duduk pula di rumah Allah niat iktikaf. Bila seseorang dia beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia akan dapat? Dia akan dijauhkan daripada api neraka jahanam. Ini di antara kelebihan yang beriktikaf. Sebab tu bila kita datang ke rumah Allah, mesti ada niat untuk iktikaf. Pahala dia akan beri bila ada niat. Kalau kita datang semata-mata datang sahaja tanpa ada niat iktikaf, maka benda tadi kita tak akan dapat. Pahala iktikaf tidak dapat. Sebab tu ada kan kat mana ruang nawaitul i'tikafa hadzal masjid lillahi ta'ala. Tu niat iktikaf. Setengah masjid saya rasa ada kat masjid tu. Tepi tu kan mana-mana ada diletakkan. Ada. Ni. Kalau boleh kita datang, kita tengok ni. Supaya timbul niat untuk kita beriktikaf. Kalau tidak kita datang semata-mata untuk sembahyang berjemaah sahaja, rugi. Kita tak dapat pahala niat iktikaf. Walaupun sebentar. Kita masuk dalam masjid, duduk sebentar, duduk saat. Itu pun memerlukan kita niat iktikaf juga, baru dapat pahala iktikaf. Selepas tu habis bagi salam, habis doa imam bagi salam, kita bersalaman dengan kawan-kawan kita. Bila kita bersalaman dengan saudara Islam tanpa ada niat yang tertentu, tanpa ada maksud tertentu, semata-mata kerana Allah, dosa-dosa kecil kita akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita tengok kawan kita dalam keadaan senyum, itu pun akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala sedekah. Banyak ganjaran yang kita akan dapat bila kita datang sembahyang berjamaah. Selepas tu pula Allah Subhanahu wa taala bagi rezeki kepada kita untuk duduk dalam majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah Allah Taala pilih kita. Malam ni saya ganti awang. Sepatutnya Ustaz Qiyamuddin. Ustaz Qiyamuddin mungkin ada hal, Ustaz Salahuddin naik. Dia bukan ustaz pun, saya baru nak start. Saya hari malam ni akan baca kitab Hidayatus Salikin yang sepatutnya baca pagi tadi. Pagi tadi ada kesilapan daripada diri saya juga. Jadi malam ni lah, sebab Ustaz Qiyamuddin tak dapat datang, saya ganti. Jadi saya sambung balik bacaan yang kita baca pada 3 bulan yang lepas. Fasal yang kedua daripada kitab Hidayatus Salikin, kelebihan penuntut ilmu yang bermanfaat. Adapun kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat itu adalah seperti berikut. Sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u. Maksudnya, sesungguhnya para malaikat akan merendahkan sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu kerana sangat suka dengan perbuatannya. Nak bagi tahu kemuliaan orang yang menuntut ilmu. Macam kita semualah sedang menuntut ilmu. Walaupun kita nampak macam biasa, macam tak ada apa, pada hakikatnya para malaikat dia sedang menghamparkan para sayapnya untuk kita. Dan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an taghduwa fatata'allama baban min al-ilmi khairun min an tusalliya mi'ata rak'atin. Maksudnya, sesungguhnya jika seseorang kamu itu berpagi-pagi lagi mempelajari satu bab daripada ilmu, nescaya terlebih baik daripada ia bersembahyang sebanyak 100 rakaat
dia belajar satu bab tadi, dia punya ganjaran atau punya pahala tu lebih baik daripada dia sembahyang 1000 rakaat, 100 rakaat. Jadi ulama telah mentafsirkan daripada hadis ni, telah mensyarahkan dalam hadis ni mengenai sembahyang ni. 100 rakaat ni sembahyang apa? Sembahyang sunat biasa. Dia belajar satu bab daripada ilmu. Satu bab yang dia belajar tu lebih baik daripada dia sembahyang 100 rakaat sembahyang sunat. Tapi sembahyang fardu dia tak akan boleh lawan lagi. Dia belajar macam mana pun, kalau dia tak sembahyang fardu ataupun pahala dia tu tidak akan menyamai dengan sembahyang fardu. Ni nak bagi tahu tentang sembahyang sunat. Kelebihan ilmu lebih tinggi daripada sembahyang sunat. Dan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi takaffalallahu ta'alahu birizqihi. Maksudnya orang yang menuntut ilmu itu dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan orang yang menuntut ilmu lah. Orang yang menuntut ilmu ni Allah Subhanahu wa taala jamin rezeki dia. Tidak pernah lagi orang yang belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala biarkan dia dalam keadaan lapar. Mesti juga ada makan untuk dia. Dan selanjutnya kata Syekh Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Ta'ala di dalam kitabnya At-Tanwir fi Isqat At-Tadbir, i'lam anna al-ilma haythuma takarrara fil kitabil aziz wa sunnati innal muradu bihi al-ilmu an-nafi'u alladhi tuqarinuhu khasyatu wa taktanifuhul makhafatu. Artinya, kamu hendaklah mengetahui bahawa penyebutan ilmu berulang kali di dalam Al-Quran yang maha mulia atau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud yang sebenar yang dikehendakinya ialah ilmu yang memberi manfaat yang disertai dengan rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala dan diliputi kehebatan Allah taala. Kalau dalam Al-Quran bila disebut tentang ilmu ataupun dalam hadis Nabi disebut tentang ilmu, maksudnya adalah ilmu yang memberi manfaat, lepas tu dapat bawa kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud ilmu. Ilmu yang dapat dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebut dalam Al-Quran ataupun hadis, dia akan sebut kalau al-ilmu dia ada alif lam. Alif lam tu dipanggil alif lam ma'rifah. Bila sebut alif lam, bukan alif lam ma'rifah, alif lam hadis zihni. Bermaksud alif lam tu nak menunjukkan bahawa al-ilmu di situ adalah ilmu yang memberi manfaat dan juga ilmu yang memberi kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya ilmu yang biasa-biasa yang selalu kita faham. Maksudnya ilmu yang mana memberi kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan ilmu tadi kita dapat rasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan juga kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru maksud ilmu yang sebenar. Dan kata Syekh Ibnu Abbad yang dirahmati Allah taala di dalam kitab Syarah Hikam, wa'lam annahu qad warada fil kitabi wa sunnati min fadlil ilmi wal ulama'i ma la yuhsa kathratan wa la yurja husulu dhalika illa liman sahhat minhu niyyatuhu wa sihhatu niyyatihi fi dhalika an yakuna 'araduhu fihi talaba mardatillahi ta'ala wa isti'malahu fi ma yanfa'u 'indahu wa isyaratal khuruji 'an zulmatil jahli ila nuril 'ilmi fa hadhihi niyyatu sahihatu allati tuhmadu 'ala 'aqibatiha ajilan wa tujtaba thamaratuha fi ta'atillahi ajilan. Artinya, kamu hendaklah mengetahui bahawa kelebihan ilmu dan ulama itu telah datang dengan tiada terhingga banyaknya di dalam kitab Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasil sedemikian itu jangan diharap kecuali mereka yang sah niat padanya sahaja. Maksudnya banyak yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis, kelebihan-kelebihan yang tu semua tu bergantung dengan niat. Kalau niat dia betul, barulah dia akan dapat ganjaran
yang disebut dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sah niatnya pada yang demikian itu pula bila tujuannya seperti berikut. Lepas itu pula, kalau nak tengok dia punya niat dia tu sah tu macam mana, tengok tujuan dia pula. Seperti berikut. Yang pertama, tujuan dia menuntut ilmu adalah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan ketaatan dan menjauhkan kemaksiatan. Orang yang macam ni barulah niat dia betul, barulah dia dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menuntut ilmu semata-mata nak menunjuk pada orang, maka dia takkan dapat fadilat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia takkan dapat. Sebab dia punya sasaran, masdaq dia tu tak kena. Sebab niat dia tak betul. Macam mana dia nak dapat? Yang kedua, tujuan dia belajar ilmu tadi, diamalkan ilmu itu pada apa yang memberi manfaat kepadanya. Dia amal ilmu tadi pula. Dia belajar, dia dengar kuliah, setiap masa dekat dia dengar, lepas tu dia amal untuk diri dia. Benda apa yang manfaat, dia amalkan benda tadi, baru dia dapat pahala tadi. Yang ketiga, tujuan dia menuntut ilmu tadi, ilmu itu sebagai isyarat keluar daripada kelam kejahilan menuju kepada terangnya ilmu. Orang yang macam ni, dia menuntut ilmu, dia tahu diri aku ni jahil, sebab tu aku duduk majlis-majlis ilmu. Kalau dia kata, apa aku nak belajar ilmu, aku dah pandai lah, maka dia takkan dapat fadilat daripada fadilat kelebihan ilmu ni. Sebab dia rasa aku dah reti dah, maka dia takkan dapat. Orang yang akan dapat pahala ganjaran menuntut ilmu ni bila mana niat dia aku ni sebab aku jahil, jadi aku nak duduk dalam majlis-majlis ilmu, aku nak belajar. Maka bila ada niat yang betul macam ni, barulah dia dapat ganjaran yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ganjaran yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah niat yang sah yang kesudahannya dipuji di akhirat dan mendapat faedah pada mentaati Allah Ta'ala sejak di dunia lagi. Dan kata Imam Al-Ghazali yang dirahmati Allah Ta'ala pada kitab Bidayatul Hidayah, fa'lam in kunta taqsidu bi talabil ilmi munafasata wal mubahati wa taqadduma 'ala al-aqrani واستعمالة الوجوه الناس إليك وجمع حطام الدنيا فأنت ساع في هدم دينك وإهلاك نفسك وبيع آخرتك بدنياك فصفقتك خاسرة وتجارتك بارئة ومعلمك معين لك على عصيانك وشريك لك في خسرانك وهو كباعي سيف من قاطع طريق كما قال صلى الله عليه وسلم من أعان شخصا على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكا له فيها. Artinya, engkau hendaklah mengetahui, jika engkau menuntut ilmu dengan tujuan untuk bersedap-sedap, belajar saja nak seronok-seronok, dan juga untuk bermegah-megah, belajar nak tunjuk ke orang, nak kata aku pandai, bermegah-megah mendahului rakan-rakan, nak bagi tahu kat kawan-kawan, aku ni Haji ni, aku ni bagus, aku ni pandai dalam segala ilmu, supaya sekalian muka manusia berkecenderungan kepadamu. Na'udzubillah, mengumpulkan kekayaan duniawi, belajar ilmu untuk dapat harta dunia, harta benda dunia. Nescaya engkau berusaha pada meruntuhkan agamamu. Bila kita buat macam ni, Imam Ghazali kata, kita telah meruntuhkan agama kita. Dalam kita tak sedar, kita belajar ilmu, kalau niat kita tak betul, menyebabkan kita meruntuhkan agama kita, agama yang ada dalam diri kita lah. Membinasakan dirimu, dan engkau telah menjualkan akhiratmu dengan dunia. Oh, Akbar.
Kalau niat kita salah, kita menuntut ilmu ni seolah-olah kita telah jual akhirat kita untuk kita dapat dunia. Na'udzubillah min zalik. Maka perjalananmu itu rugi dan perniagaanmu itu tidak laku, dan orang yang mengajarmu itu menolongmu dalam perkara maksiat. Nampak macam kerah? Tak pasal-pasal orang yang mengajar kita. Kita belajar ilmu, satu ilmu niat kita tak betul, lepas tu tak pasal-pasal orang yang mengajar kita pun dapat saham juga. Sebab apa? Dia bantu kita dalam bidang ilmu. Lepas tu kita buat perkara yang tak elok. Maka sebab ni nampak macam keras sikit lah. Sebab Imam Ghazali ni dia ulama yang hebat dalam segala bidang ilmu, tapi dia punya kemahiran dia ataupun kelebihan yang Allah Ta'ala bagi dia dalam bidang tasawuf. Maka dia cakap tu ataupun tu penulisan dia tu, kalau kita tengok agak keras sikit. Dan orang yang mengajarmu itu menolongmu dalam perkara maksiat. Orang yang mengajar kita pun tak pasal-pasal juga dapat saham. Menolongmu dalam perkara maksiat dan bersekutu dalam kerugianmu. Maknanya kalau macam tu, kita belajar ilmu, pahala pun tak dapat, bahkan musibah yang kita akan dapat, guru-guru kita pun akan dapat juga musibah dengan sebab kita. Na'udzubillahi min zalik. Tapi kalau dalam Al-Quran, dosa seseorang tidak akan ditanggung oleh dosa orang lain. Jadi ada perbahasan di antara ulama dalam masalah ni. Jadi dalam masalah tasawuf, bila disebut tasawuf, memang dia akan keras, dia akan sebut macam ni. Supaya apa? Supaya kita jaga hati kita elok-elok. Biarlah kita belajar ilmu ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila disebut tu, sebut benda-benda yang nampak macam keras. Iaitu seperti menjual pedang kepada penyamun di jalanan. Seperti sabdaan Nabi SAW yang bermaksud, sesiapa yang menolong seseorang dalam berbuat maksiat sekalipun dengan setengah perkataan, maka ia adalah menjadi sekutu di dalamnya. Ini sabdaan Nabi SAW lah. Jadi Imam Ghazali kiaskan daripada hadis tadi. Dari hadis kan beritahu siapa yang tolong orang buat maksiat sekalipun dalam perkataan, dia akan jadi sekutu. Jadi dia akan dapat saham juga. Jadi Imam Ghazali dia kiaskan daripada hadis tadi. Dia kata kalau orang yang menuntut ilmu niat dia tak betul, niat dia selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang yang mengajar orang tadi pun akan dapat saham juga, saham yang tak elok tadi. Na'udzubillah min zalik. Jadi Imam Ghazali dia kiaskan. Jadi kitab kitab Imam Ghazali ni sangat masyhur dalam bidang tasawuf. Jadi kalau tuan-tuan ada kesempatan, boleh ambil baca Ihya Ulumuddin tu. Satu kitab yang bagus. Dekat kita punya balik kiri ni pun ada kitab Ihya Ulumuddin. Boleh baca, duduk saja-saja sementara nak tunggu masuk waktu ke apa, ambil kitab tu baca dalam bahasa Rumi, dalam tulisan Rumi. Jawi pun ada, Rumi pun ada. Bagus. Boleh baca. Walaupun ada setengah daripada sahabat kita, daripada fahaman yang berbeza dengan kita lah, mungkin sahabat-sahabat daripada Salafi apa semua, mereka tak terima kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali. Dia kata hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Ghazali ni kebanyakan hadis-hadis yang dhaif. Banyaklah sehingga kan mereka bakar di setengah tanah Arab yang berfahaman Salafi lah, kuat sangat mereka tu. Mereka memang tak suka tu. Kalau kita Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin, dia kata semua kena tolak, sebab dalam tu banyak hadis-hadis dhaif. Kena tolak, tak boleh pakai langsung. Tapi 10 tahun yang terakhir ni ada ulama-ulama muda yang rajin daripada tanah Syam, dia takhrij, dia semak balik hadis-hadis tu. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang hadis-hadis yang tidak dijumpai, yang tidak dijumpai asalnya, tak lebih daripada 10. Kebanyakan hadis-hadis yang disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin semuanya ada asalnya. Maknanya walaupun kadang-kadang hadis tadi dhaif di setengah ulama, tetapi ada dia punya hukum. Ada satu lagi hadis yang ulama tak jumpa, ada hadis
sebahagian kitab-kitab hadis yang sama makna yang ditulis oleh Imam Ghazali. Jadi hadis tadi dia mutabi', dia jadi penguat untuk hadis yang ada dalam hadis kitab Ihya Ulumuddin. Jadi hadis tadi jadi kuat baliklah. Jadi bagus kalau kita baca. Jadi kalau ada orang kata, buat apa hamba baca kitab Ihya Ulumuddin, dalam tu kitab-kitab hadis yang dhaif. Jadi kita abaikan apa yang mereka cakap. Baca tu hilang kitab tu, bagus hilang. Dan kata Imam Al-Ghazali yang dirahmati Allah Ta'ala lagi, wa in kana niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min ta'allumil ilmi al-hidayatu duna al-mujarradi riwayati fa abshir fa innal malaikata as-samai tabsutu laka ajnihataha idza masyaita wa hitan al-bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Artinya, dan jika niat dan qasad di antaramu dan antara Allah Ta'ala dalam mempelajari ilmu itu adalah untuk mendapat hidayah. Niat kita di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita belajar ilmu adalah untuk dapat hidayah. Apa yang Allah Ta'ala akan bagi? Bukan semata-mata riwayat. Maka hendaklah kamu bergembira, kerana sesungguhnya para malaikat di langit akan membentangkan sayapnya untukmu bila kamu berjalan, dan ikan di laut memohon keampunan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untukmu bila kamu berusaha dalam menuntut ilmu. Ini kelebihannya. Ini sebahagian daripada kelebihan untuk orang yang menuntut ilmu. Satu, malaikat hampas sayap untuk kita, niat kita untuk menuntut ilmu. Lepas itu binatang yang di ada ke atas langit, macam-macam binatang lah, burung apa semua, doa keampunan untuk kita. Lepas itu ikan-ikan di lautan, doa keampunan untuk orang yang menuntut ilmu. Tuan-tuan bayangkan berapa banyak binatang yang ada di atas udara dan juga di lautan, semua doa untuk kita. Kalau niat kita betul lah, doa keampunan. Dan mereka pula binatang yang di atas, yang berada di atas langit. Jadi ulama hadis telah mensyarahkan apa ni, makhluk-makhluk yang berada di atas langit itu bukan binatang sahaja, bahkan para malaikat akan mendoakan untuk orang yang menuntut ilmu ni. Niat dia betul lah. Kalau niat dia betul, baru dia dapat pahala ni. Apa ni? Binatang-binatang, para malaikat, mereka ni adalah orang yang tidak ada dosa. Para malaikat, orang yang maksum. Doa mereka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dekat, mustajab, diterima. Ikan-ikan di lautan, mereka tak ada dosa langsung macam kita. Doa mereka dengan Allah Ta'ala pasti akan diterima. Mereka doa keampunan untuk kita. Sangat-sangat beruntung orang yang menuntut ilmu dengan niat yang betul. Tiga tujuan bagi penuntut ilmu. Wahai penuntut ilmu, ketahuilah bahawasanya bagi orang yang menuntut ilmu itu ada tiga tujuan. Untuk orang yang menuntut ilmu ni ada tiga tujuan. Tujuan yang pertama, orang yang menuntut ilmu untuk menjadikannya bekalan di akhirat, dan tiada menghendaki sesuatu kecuali kerana Allah Ta'ala, dan juga tujuan kerana negeri akhirat. Mereka itu adalah orang yang mendapat kemenangan di dunia dan di akhirat, dan mereka dinamakannya sebagai orang yang bertakwa. Dia belajar ilmu semata-mata kerana Allah Ta'ala, tidak ada maksud yang lain. Orang yang ni dinamakan sebagai orang yang bertakwa. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa, dia belajar ilmu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak ada tujuan yang lain. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat-sangat mengasihi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita menuntut ilmu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita termasuk di kalangan orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat-sangat suka.
Jadi kita kena jaga niat kita. Bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita kena niat, ya Allah, aku punya niat aku semata-mata kerana Allah, bukan tujuan yang lain. Bila kita buat setiap amal, di permulaan amal tu kita kena jaga dah niat kita. Di pertengahan amal kita pun kita kena jaga dah niat kita. Contoh macam saya kan, cukup bahaya pokoknya duk bercakap kat depan. Sebab kadang-kadang bila kita cakap, kita akan tersalah. Lepas tu kadang-kadang niat kita pun jadi tak betul. Ni contoh. Bila kita buat satu amal, permulaan mestilah kita jaga niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu pertengahan amal pun kita kena jaga niat dah. Di akhir amal, bila nak sudah sesuatu, kita banyak istighfar, memohon keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya amal yang kita buat ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita semayang kan, bila kita nak semayang, kita kena jaga niat dah. Aku semayang ni kerana Allah Ta'ala, bukan kerana manusia, bukan kerana makhluk lain, bukan kerana tujuan lain. Aku baca Quran kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di pertengahan amal pun kita kena jaga dah niat kita. Aku baca Quran kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis kita tutup Quran, sudah baca Quran, kita istighfar banyak-banyak, mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi taufik dan hidayat kepada kita untuk kita jaga niat kita ni, supaya niat kita tak salah, tak lari daripada tujuan yang asal. Dan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maksudnya, kamu hendaklah mengambil bekalan untuk akhirat, dan sebaik-baik bekalan itu adalah takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita belajar ilmu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia termasuk dalam bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat nanti. Jadi kita kena bagi masa yang begitu banyak untuk diri kita dalam majlis-majlis ilmu. Ada majlis ilmu, ambil kesempatan walaupun kita tak pandai. Contoh, dalam ilmu tafsir, mungkin kita tak ada ilmu alat yang cukup. Ilmu tafsir sekarang ni kebanyakan kita belajar ilmu terjemahan Al-Quran. Ilmu tafsir ni ilmu yang begitu yang luas sekali. Dia memerlukan ilmu-ilmu alat, ilmu nahwu, saraf, balaghah, mantik, apa semua. Kalau kita tak pandai, contoh ni, kita tak pandai dalam bidang-bidang ilmu alat, kita duduk dalam kuliah-kuliah ilmu tafsir, ada setengah ustaz mengajar ilmu tafsir, kita duduk itu. Niat kita untuk baiki diri kita. Kita nak tahu apa yang akan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kita untuk itu kita belajar. Jadi kita akan dapat niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan perkara yang lain. Dan makna takwa itu ialah mengerjakan ketaatan serta menjauhkan daripada maksiat, seperti yang akan disebutkan makna takwa itu di dalam kitab ini. Apa maksud takwa? Takwa tu kita nak kerjakan, kita nak buat setiap ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita nak jauhkan setiap larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada perkara tadi makruh apa semua tu kita kena elakkan. Itu takwa. Ada benda-benda yang syubhah, yang kita tak pasti, kita lari daripada benda-benda tadi. Itu masuk takwa. Kita tak lakukan benda perkara-perkara tadi. Maka bab takwa nanti dia akan sebut apa definisi takwa tadi. Nanti ada kat depan, nanti dia sebut. Tujuan yang kedua pula daripada menuntut ilmu. Jadi tujuan yang pertama, tujuan yang benar. Tujuan yang kedua ni tujuan yang tak betul. Seseorang yang menuntut ilmu untuk menolong kehidupannya di dunia ini dan untuk mendapat kemuliaan, kemegahan dan harta, maka mereka adalah tersangat jahat. Dia menuntut ilmu, terutama sekali dalam ilmu agama lah. Dia gunakan ilmu dia tadi untuk dapat keduniaan. Jadi orang yang macam ni tersangat-sangatlah jahat, menurut kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Cukup bahaya. Kalau kita menuntut ilmu, kita guna ilmu kita untuk dapat keduniaan. Na'udzubillahi min zalik. Kita kena elakkan. Ataupun kita nak dapatkan kemuliaan, supaya kita dipandang tinggi oleh orang, oleh masyarakat apa semua. Kita niat belajar untuk orang pandang tinggi, pandang hebat kita. Na'udzubillahi min zalik. Kalau kita belajar
Kita belajar tanpa ada niat yang macam ni, lepas tu orang angkat kita, orang muliakan kita, tu tak jadi masalah. Yang jadi masalahnya bila kita menuntut ilmu, niat kita tu. Kita kata nanti aku belajar ilmu ke, ilmu fiqh ke, ilmu tafsir ke, ilmu hadis ke, ilmu apa ke, apa semua, ilmu tauhid ke, supaya nanti masyarakat tengok aku ni hebat. Oh bagus dia ni, dia ni hebat, kemas dia ni. Itu cukup bahaya. Jika ia mengekalkan qasadnya sedangkan ia mengetahui kelakuannya itu jahat, tiba-tiba ia mati tanpa bertaubat pada perbuatannya itu, maka mereka itu mati dalam maksiat dan derhaka. Kalau dia ada niat macam tu, dia dikira sebagai orang yang berbuat maksiat hatilah. Dan juga akan dikira sebagai orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena banyak taubat. Kita tak tahu niat kita ni. Niat kita cukup dia berbolak-balik, tukar. Kadang-kadang dalam kita duk jaga niat ni, aku nak jaga kerana Allah Ta'ala ni, dia condong kat pergi kot lain. Sebab tu kita kena jaga niat kita betul-betul. Janganlah kita terserong ke apa ke semua ni. Cukup bahaya. Hati kita ni dia senang. Sebab tu Nabi SAW ajar doa kepada kita. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'ati. Ya Allah, wahai yang membolak-balikkan hati, kau jadikanlah hati yang tetap pada agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana. Kau tukarkanlah, kau balikkanlah hati kami kepada agama kamu. Sarrif qulubana ala ta'ati. Kau balikkan hati kami kepada mentaati kepada kamu. Nabi SAW ajar kita baca doa ni, berkenaan niat kita ni. Hati ni dia bersangkutan dengan niat kita, supaya jadi betul, supaya tak melencong kot lain. Dan niat ni kita sendiri yang kita tahu, orang lain tak tahu. Nabi SAW pun tak tahu, para malaikat pun tak tahu niat kita macam mana. Hanya Allah Subhanahu wa taala dan juga kita sahaja tahu niat kita macam mana. Sebab tu kita kena jaga niat kita. Jika mereka sempat bertaubat sebelum mati, lalu mengamalkan ilmunya itu dengan amalan yang soleh, nescaya mereka akan dihubungkan dengan orang yang mendapat kemenangan di dunia dan di akhirat. Kalaulah sebelum nak mati dia sempat bertaubat, dia ni orang yang jenis menuntut ilmu, rajin menuntut ilmu. Mungkin dalam hidup dia, tengah dia menuntut ilmu tu, dia ada niat yang lain, niat yang menyalahi Al-Quran dan juga hadis, niat tak betul lah. Jadi dikira sebagai orang ahli maksiat. Tetapi sebelum mati dia sempat bertaubat, maka orang yang macam ni akan dikira semua pahala dia. Apa yang dia belajar dulu akan diberikan pahala. Maka dia ni akan dikira sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nescaya mereka akan dihubungkan dengan orang yang mendapat kemenangan di dunia dan di akhirat. Kerana orang yang bertaubat daripada dosa itu seperti orang yang tiada berdosa, dan mereka akan mendapat keridaan Allah Ta'ala seperti firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya bahawasanya Allah Ta'ala mengasihi mereka yang banyak bertaubat padanya dan mengasihi mereka yang bersuci diri daripada hadis dan juga dosa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni sangat-sangat suka orang yang bertaubat. Sebab tu kita kena banyak-banyak bertaubat. Ada masa kita bertaubat. Bertaubat ni dengan kita istighfar, memohon keampunan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kenang balik dosa-dosa yang pernah kita buat. Allah Ta'ala sangat-sangat suka orang yang bertaubat. Kita tak tahu kadang-kadang kita buat dosa tanpa kita sedar. Sebab tu kita perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malam-malam kita kena bangun malam, doa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan menangis. Doa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk umat Islam semua. Kita kena bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni banyak dosa. Siapa yang kata dia berani kata dia tak ada dosa? Mesti dia ada dosa juga. Tak ada dosa mulut, ada dosa mata. Tak ada dosa mata, ada dosa telinga. Tak ada dosa telinga, ada dosa hati. Ada dosa tangan. Macam-macam. Seluruh kehidupan kita banyak kita lakukan dosa. Kadang-kadang dengan perbuatan kita, dengan muka kita, riak wajah kita pun kadang-kadang menyebabkan orang tak suka kita. Dah ada dosa dah.
Banyak dosa yang kita lakukan pada orang tanpa kita sedar. Sebab tu kita kena jaga banyak benda. Tambah di akhir zaman ni, dosa mata kan cukup banyak. Dosa mulut. Kadang-kadang kita niat macam kita rasa melawak, kita duk kata kat orang kan, kita sedap kan, duk kata kat orang. Benda tu jadi dosa untuk kita. Kadang-kadang kita mengumpat orang kat belakang, kita kata dia ni macam ni, dah ada dosa dah. Tanpa kita sedar, kadang-kadang kita duduk 2-3 orang, kita seronok sembang, semua orang suka sembang. Tanpa sedar, kita bercakap tu menyebabkan jadi dosa untuk kita. Sebab tu kita kena banyak minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita bercakap, berceramah ke, mengajar ke apa semua kan, orang terasa hati dengan kita. Itu pun boleh menyebabkan, kalau benda tadi tidak menyalahi syariat, kita bercakap, kita mengajar ke apa semua, kita tegur orang, ataupun kita tegur benda yang betul ataupun tak betul ke, kita saja melawak ke dalam ceramah ke, orang dengar, orang sakit hati sebab kenal kat dia, itu pun boleh menyebabkan jadi dosa kepada orang, kepada kita. Sebab tu kita kena cukup berhati-hati dalam perkataan kita. Ya Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka, bukan suka yang biasa, sangat suka. Sebab tu guna lafaz fi'il mudhari'. Satu ada taukid itu, innallaha yuhibbut tawwabin. Orang-orang yang suka bertaubat, Allah Taala sangat suka. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka orang yang mensucikan diri mereka daripada najis dan juga dosa. Ni ayat Quran ni diturunkan untuk ahli Madinah. Ahli Madinah, mereka setiap malam mereka akan bangun malam, mereka akan memohon keampunan. Kalau kita belajar dalam asbabun nuzul, surah Al-Baqarah ayat 202. Nanti cuba tuan-tuan tengok. Ayat ni diturunkan untuk kabilah Ansar. Dia punya ahli Quba, Ansar yang berada di Quba. Mereka ni orang yang sangat bersuka memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu malam. Lepas tu pula mereka akan bersuci dengan kaedah macam mana? Kaedah dia akan bersuci dengan batu. Lepas tu dia akan guna air. Jadi dia akan guna 2 alat istinja. Kalau penduduk Mekah, mereka beristinja, mereka akan guna batu. Kalau ada batu, guna batu. Ataupun kalau tak ada batu, mereka akan guna air. Mereka akan guna salah satu sahaja. Tetapi ahli Quba lah, terutama sekali penduduk ahli Quba, mereka akan bersuci, mereka akan guna batu dan juga air bila mereka nak beristinja. Jadi Allah Ta'ala suka amalan mereka ni. Sebab tu diturunkan ayat ni. Tujuan yang ketiga, tujuan yang salah juga lah. Seseorang yang menuntut ilmu, ia menjadikan ilmunya itu sebab kepada memperbanyakkan harta, kemegahan, kebesaran, kemuliaan, dan supaya orang ramai mengikutinya, ramai orang mengasihaninya, mudah mendapat segala hajatnya, dan ia tidak terfikir bahawa perbuatannya dan qasadnya itu jahat, kerana menyangkakan dirinya itu hampir kepada Allah Ta'ala, kerana ia menyerupai ulama yang berkelakuan seperti ulama. Ini pun bahaya juga. Dia menuntut ilmu, dia jadikan sebab untuk dia dapat kemuliaan, dapat kehebatan apa semua. Yang tadi dia guna ilmu dia tadi, hak ni yang ketiga ni dijadikan sebab untuk dia dapat kemuliaan apa semua lah. Ini pun niat yang salah juga. Nampak macam bagus dah, nampak macam ulama lah, pakai serban, pakai jubah apa semua, cakap hebat lah. Sekali Alhamdulillah, dia sendiri yang tahu apa yang dia cakap tahu. Dia kena jagalah, kita semualah. Maka mereka itulah yang mendapat kebinasaan di akhirat, dan tersangat kurang akalnya, terpedaya dan sesat, serta menyesatkan orang lain. Allahu Akbar. Nauzubillah min zalik. Dia dah sesat, lepas tu dia menyesatkan orang lain juga. Dan mereka lah sejahat-jahat ulama yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya.
Allahu Akbar. Orang yang macam ni belajar ilmu agama, niat dia untuk dia dapat kemuliaan, untuk dapat harta. Dia jadikan ilmu dia sebab untuk dia dapat kemuliaan apa semua. Orang ni dipanggil sebagai ulama yang jahat. Jadi Nabi SAW bersabda, ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum min ad-dajjali. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama us-su'. Maksudnya, apa yang aku terlebih takuti ke atas kamu daripada Dajjal itu ialah yang bukan Dajjal. Maka sahabat bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Maka sabdanya, mereka ialah ulama yang jahat. Hak ni yang Nabi takut lagi. Nabi lebih takuti kepada kita bukan Dajjal, tapi adalah ulama yang jahat. Kalau Dajjal orang dah tahu dah, walaupun dia dapat menyesatkan macam-macam benda lah dia boleh buat. Allah Ta'ala bagi kelebihan, ya. Allah Ta'ala pinjamkan kelebihan sementara ke dia. Tapi Nabi takut kat kita. Nabi takut kita apa? Kita terpesong dengan ulama yang jahat ni. Ulama jahat ni cukup bahaya. Kita nampak, kita kadang-kadang kita tak sedar. Sebab kita kan jahil. Orang cakap agama pera-pera pun kita kata betul dia ni, betul. Kita pun angguk betul. Mai tok syekh serban besar apa semua kan. Janggut apa panjang, pakai jubah, betul pegang tongkat pula. Lepas tu dia cakap Al-Quran, hadis apa semua. Kita tahu betul. Kita tak tahulah niat dia macam mana. Tu Nabi lebih takut lagi. Takut kita terpesong dengan kata-kata ulama yang jahat ni. Ni kita kena jagalah. Semua orang kena jaga. Sebab tu kita kena rajin menuntut ilmu. Lepas itu kita rajin bertanya dengan para ulama. Jangan kita tanya seorang, kita tanya banyak-banyak ulama. Kalau contoh kan kat tempat kita ada orang alim. Kita tanya orang alim sekian ni. Lepas tu kita rasa tak puas hati, kita pergi tanya lagi orang alim. Masalah-masalah sekian. Tapi kita kena tahulah. Dia ni orang yang belajar ilmu, dia mahir tentang bidang apa. Kalau dia mahir tentang ilmu hadis, kita tanyalah ilmu hadis. Jangan kita pergi tanya ilmu mantik ke ilmu balawah ke dia. Walaupun dia belajar benda tu, tapi kemahiran dia tidak dalam bidang tu. Kita takut nanti dia akan tersalah jawab. Dalam masalah fiqh kan, ada setengah ulama dia mahir bidang fiqh. Kita tanyalah bidang fiqh. Jangan kita pergi tanya ilmu tasawuf pula ke dia. Sebab kadang-kadang dia belajar ilmu tasawuf tu peringkat permulaannya, peringkat mabadi sahaja. Nanti tertakut dia tersalah jawab. Kadang setengah orang dia belajar ilmu tasawuf sahaja, dia tak belajar ilmu fiqh. Ilmu fiqh mungkin peringkat asas sahaja. Lepas tu kita pergi tanya masalah fiqh dekat dia. Nanti dia jawab ikut apa yang dia tahu kan. Saya rasa macam ni. Saya rasa hak tu cukup bahaya. Dia bila kita cakap, kita kena tahu sumber dia ambil kat mana. Macam kita belajar hadis kan. Belajar hadis, kita tahu kena hadis. Hadis tu hadis dari mana? Kalau kita awam-awam, kita kena tahu juga sedikit sebanyak hadis tu hadis jenis macam mana. Hadis hasan ke, sahih ke, hasan li zatihi ke, hasan li ghairihi, kita kena tahulah sikit sebanyak. Jangan kita dengar ada orang cakap hadis Nabi SAW, kita pun nanti kita riwayat, kita cakap ke orang lain macam tu. Macam mana? Menuntutlah ilmu sehingga kamu menuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu bukan hadis, itu adalah kata-kata ulama. Lepas tu nanti kita pergi cakap ke anak cucu kita apa semua lah. Menuntutlah ilmu kamu sampai ke negeri Cina. Itu kata-kata ulama, bukannya hadis. Jadi kita kena tahulah sumber-sumber tu, supaya betul apa yang kita cakap ni. Jadi saya berhenti dulu kat sini, dah katuk gendang lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik kepada saya untuk amal dan juga sampaikan kepada yang lain. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, kita doakan supaya Allah Taala bagi taufik kepada kita semualah untuk kita amalkan benda yang kita belajar dan juga kita sampaikan. Ilmu ni dia kena sampai. Kita kena bagi tahu. Contoh kita main belajar kat sini, ilmu yang benar, yang tak salah, kita sampailah kepada anak isteri kita. Jangan kita tahu seorang rugi benda ni. Lepas tu kita doa Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik dan hidayah untuk kita amal dan sampaikan, dan juga kita doa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala ampunkan dosa-dosa kita. Saya mohon maaflah kepada tuan-tuan, mungkin dalam percakapan saya ada salah dan silap. Mungkin sebab kadang-kadang kita bercakap ni kita tak sedar. Walaupun dalam kita duk jaga-jaga ni kita terlepas kat cakap. Jadi saya mohon kemaafanlah pada pakcik-pakcik dan abang-abang, mungkin ada tersalah cakap. Mungkin pakcik-pakcik ni lebih tahu lagi lah benda-benda ni daripada saya. Saya ni orang jahil lah, baru nak belajar.
Jadi saya sudahi majlis saya ni dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.